Alright. So, malam ini 9/2/2023 kita mulakan topik Novice Trader Program dengan topik indikator Bollinger Band, indikator technical analysis. Salah satu daripada berpuluh-puluh, beratus-ratus indikator yang terdapat dalam technical analysis. So, kita pilih untuk kita sama-sama bincang dan juga review. Okay, so saya sharekan kepada anda dulu. Sebentar. Sebentar. Bulan 2 Bismillahirrahmanirrahim. Saya kongsikan kepada anda skrin ya. Okay. Okay, kita nak mulakan topik kita terus. Tetapi saya nak minta kepada viewer yang berada di Coach Fakrul page Facebook. Coach Fakrul page Facebook, anda perlu berada dalam Zoom. So saya dah sediakan link ya dekat ruangan komen tu. Right. So daftar dulu dekat ruangan komen tersebut untuk kita berikan kepada anda link Zoom tersebut. Okay guys. Kalau anda tak buat pendaftaran, kita tak dapat nak sharekan kepada anda link tersebut lah. Alright. So saya end dulu. Saya end dulu live dekat dalam Facebook page Fakrul. Alright. So kita jumpa anda kat dalam Zoom insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Okay, jom. Kita start lah. Nampak Alright. So kalau anda buka mana-mana lah platform technical analysis, yang ini saya buka di dalam KLSE screener. Okay. Sama-sama Muhammad Muhsin. Jangan keluar pula. Belum habis lagi ni guys. Stay tune dalam Zoom ni. Baru nak start. So kalau anda buka mana-mana lah trading platform, anda buka KLSE screener boleh, anda buka trading view boleh, anda buka lah platform saham CDS account anda ke, mana-mana bank anda pun boleh. Rata-rata kesemuanya kenal adanya indikator yang bernama Bollinger Band. Okay, dekat dalam KLSE screener ni untuk anda timbulkan indikator tersebut, kita ataupun anda pergi dekat bahagian indicators ni, anda type saja BB pun boleh. Dia faham lah BB tu apa. Bollinger Bands percentage B, Bollinger Bands width. Okay, so pilih yang Bollinger Bands single tu ataupun standard tu. Right, bila anda tekan sekali, anda select, bermaksud dia secara automatik dah timbul dekat skrin anda, dekat carta anda. Okay, anda boleh nampak? Okay, so di dalam Bollinger Band ni terdapatnya beberapa teknik lah. Beberapa teknik perdagangan yang boleh diguna pakai. Okay, diguna pakai. Tetapi kita kena ketahui dulu struktur dia. Kita kena ketahui dulu dia punya pembentukan. Bollinger Band ni mengandungi apa? Kan? So kalau kita tak kenal dia, bagaimana kita nak memahami dia? Kan? Okay, setuju tak setuju ni? Tak kenal maka tak cinta, kata orang kan? Baik.
Right? So far so good. Boleh dapat? Setuju kan? Right, Alhamdulillah. Baik, pembentukan Bollinger Band ini terdapatnya beberapa indikator kat dalam tu. Okay, beberapa indikator kat dalam Bollinger Band tu. Okay. So basically secara asas Bollinger Band ni terdiri daripada 3 garisan. Okay, daripada 3 garisan. Baiklah, saya zoom in kan carta ini. Okay, saya mulakan dengan carta Perak Transit, P-Trans sahamnya. So, saya zoom in kan dulu. Supaya Bollinger Band tu nampak besar sikit. Nampak besar sikit Nampak besar sikit. Gitu. Okay, boleh nampak? Okay yang tadi kecil halus tu, sekarang saya dah zoom in kan dia. Saya dah besarkan dia sikit. Kan? So, di dalam Bollinger Band ni, indikatornya terdapat 3 garisan utama. Okay? Kita boleh kategorikan yang biru atas ni dengan biru bawah ni, kita namakan dia sebagai standard deviation. Standard deviation nama dia lah. Dan standard deviation ini ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Kan? Standard deviation atas, standard deviation bawah. Kalau bahasa kampungnya dipanggil band. Band ni apa? Band ni apa? Band. Band tu macam rubber band. Tali lah, tali betul tak ni? Tali kan? Band. Tali lah lebih kepada tali lah. Okay. So upper band ataupun bahasa pasas yang kedua kita panggil upper band atau lower band. Okay. Bahagian atas kita panggil upper band. Bahagian bawah kita panggil lower band. Okay, lower band. Dah nama pun Bollinger Band. Ya tak? Nama pun dah Bollinger Band. Betul. Okay, nama pun dah Bollinger Band. So melibatkan band lah. Band atas, band bawah. Yang kat tengah-tengah ni, middle band. Middle band yang kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni, warna merah ni. Kita panggil sebagai middle band. Satu besarnya. Okay, middle band. Yang uniknya berkenaan dengan Bollinger Band ni, walaupun ketiga-tiga garisan ini disatukan ataupun dijadikan sebagai satu indikator yang dipanggil Bollinger Band, ia tetap memerlukan indikator satu lagi, iaitu moving average. Okay, moving average. So, yang kat tengah-tengah ni, garisannya, yang middle band ni, diambil daripada moving average 20. SMA, dia panggil simple moving average 20. So, kalau saya ambil simple moving average 20, SMA, okay, smooth moving average 20, right?
SMMA pula, bukan ni. Moving average. Moving average. Smooth moving average. Biasa bukan smooth. Biasa moving average. Yelah, tak apa. Saya setting dulu. Saya setting. Moving average. 20. 20. So, kita letakkan dia warna yang itu tadi dah warna merah kan? Okay, so kita letakkan dia warna hitam. Kemudian input, terus offset, default. Okay. Alright. Anda nampak tak kat mana perubahan dia? Okay, kat mana perubahan dia? Saya kena highlight besarkan dia. Okay. Saya kena highlight besarkan dia. Faham? Nampak ke menampak tu garisan hitam tu? Nampak ke garisan hitam tu? Itu jugalah sebenarnya indikator yang satu lagi yang dipanggil sebagai moving average 20. Okay. Dalam bahasa Melayunya, pergerakan purata. Pergerakan purata 20 hari. Setakat ni untuk struktur Bollinger Band ni. Kita bincangkan struktur dulu. Kenal pasti dia, kita bincang struktur. Okay. So, setakat ni, siapa faham tentang struktur Bollinger Band setakat ni? Siapa faham? Komen faham. Okay. Ya, betul. Musim moving average 20. Okay, bagus. Perubahan color, faham. Okay, siapa yang faham, sila komen faham. Kan? Silalah komen faham. Baru best nak belajarnya. Ya tak? Okay. Soalan yang kedua adalah bagaimana nak mempraktiskan, nak menggunakan perdagangan saham menggunakan petunjuk indikator ni. Indikator Bollinger Band ni. Bagaimana nak gunakan dia. Betul tak? Bagaimana nak menganalisa dia. Betul ke betul ni? Siapa nak tahu? Sila komen nak. Di dalam Bollinger Band ni, ianya dipanggil standard deviation kerana komponen ini digunakan untuk mengukur volatility. Apa tu volatility? Mengukur volatility. Apa maksud mengukur volatility? Turun naik dia. Betul? Turun naik dia. Pasang surut pun ada. Air pasang surut pun dipanggil volatility. Turun naik dia. Air pasang, air surut. Pergerakan turun naik dia. The volatility. Itu pentingnya ada deviations tersebut. Okay. Kalau anda tanya saya bagaimana kiraan formula dan sebagainya, dia menentukan deviation, standard deviation tersebut, yang mana upper band ke lower band, anda tanya saya formula, saya tak ada formula. Anda boleh tanya Mr. Bollinger Band. Gitu. Anda boleh tanya siapa? Mr. Bollinger Band. Siapa Mr. Bollinger Band? Siapa Mr. Bollinger Band tersebut? Nama dia Bollinger Band. Bukan, nama dia Mr. Bollinger. Dia yang mencipta indikator Bollinger Band ini. So dia namakanlah atas nama dia. Okay. John Bollinger. Nama dia John Bollinger.
John Bollinger John Bollinger. Right. Okay. Kita sambung. Bismillah. Jadi tujuan Bollinger Band ini dicipta untuk membantu kita lah di dalam perdagangan saham ini nak menentukan saham tu terlebih belian ataupun terlebih jualan. So pernah dengar tak istilah ni, terlebih belian ataupun terlebih jualan? Dalam bahasanya apa? Dalam bahasa Englishnya apa? Dalam bahasa Inggerisnya apa? Overbought dan oversold. Okay, untuk tempoh yang lebih pendek, kita bolehlah menganalisanya. Okay. So saya nak bagi contoh dulu, bagaimana nak menentukan terlebih belian dan terlebih jualan. Okay. Terlebih belian dan terlebih jualan. Terlebih-lebih. Terlebih-lebih. Terlebih belian dan terlebih jualan. Okey. So, izinkan saya menggunakan okey. Bagi harga saham yang mencapai upper band. Mencapai upper band, okey, di mana di kawasan-kawasan upper band ke atas ni yang menyentuhi yang boleh dikatakan menyentuhi upper band, okey, ianya diklasifikasikan sebagai terlebih belian. Manakala harga saham apabila telah mencapai lower band, ia boleh dikategorikan sebagai terlebih jualan. Okey. Terlebih jualan. Kita ambil lagi satu contoh yang lain, insya-Allah. Bismillah. Okey. Di bahagian sini jelas. Di bahagian belakang-belakang sini dah jelas. Ini adalah kawasan dipanggil sebagai terlebih belian. Okey. Terlebih belian. Dia dah terlebih daripada laluan ataupun terlebih tinggi daripada upper band. Okey. Dia dah panggil sebagai terlebih belian, overbought. Macam tu. Overbought ataupun terlebih belian. Ini semua dah terlebih belian namanya. Okey, so apa indikator ataupun implikasi yang kita boleh buat kan terhadap terlebih belian dan terlebih jualan. Okey. So bagaimana nak membuat yang seterusnya ni, bagaimana pula nak membuat keputusan beli dan jual menggunakan Bollinger Band ini. Right? Bollinger Band ini. Kita tengok siapa yang komen. Bagus yang nak komen. Yang komen nak tu bagus lah. Muhammad Yusof Hussein, Syaiful Nazmi, Cik Roshaidi Sabki, Hanafi Hussain, Muhammad Adib bin Razali, Awang Hamzah, Yazid Yaakob. Okay, tanya guys. Yang mana belum komen, sila komen nak lah. Kata Encik Muhammad Hussein, bila oversold standby nak masuk, bila overbought standby nak jual. Okey. Tu pun mudah juga nak buat keputusannya. Okey. Jadi untuk beli
untuk jual, untuk beli, standby, untuk buy signal, buy signal, eloklah, eloklah apabila ianya berada dengan ataupun berada pada paras oversold. Okay, signal buy. Okay, signal buy. Bukanlah signal tetapi buy opportunity lah, peluang beli ataupun timing buy, waktu membeli, timing buy, timing belt pula, macam timing belt pula, timing buy. Dan kalau berada dekat dengan upper band ni, okay, kalau berada dekat dengan upper band, timing sell tu, timing sell apabila dia overbought. Okay, tu dia, timing sell. Okay, ni senang lah. Maksudnya apa? Maksudnya nak menentukan bila nak beli, nak menentukan bila nak jual adalah lebih selamat apabila harga berada di sekitar apa tu? Lower band. Betul? Lower band. Dan dia ada potensi untuk rebound. Potensi untuk dia mantul, potensi untuk dia mantul. Apa jadi? Yang ni bukan. Yang ini dia bukan dalam kategori overbought, oversold. Tetapi apa jadi kalau harga berada di tengah-tengah? Maintain berada pada tengah-tengah. Bollinger Band ni. Dia berada maintain di atas. Apa jadi? Apa yang boleh ditafsirkan di dalam Bollinger Band ini? Apabila harga berada di tengah-tengah band, middle band, atau kita panggil tadi middle band, atau dari segi moving average kat situ adalah digunakan moving average 20. Apa yang boleh kita tafsirkan? Kita boleh analisakan sesuatu saham itu apabila berada di bahagian tengah-tengah. Nombor satu, ia boleh menjadi petunjuk kepada kita, ianya adalah paras sokongan. Okay? Paras sokongan kerana harga bila mantul ataupun harga berada di bahagian moving average 20, berkemungkinan ada potensi untuk harga mantul. Berkemungkinan untuk harga tu mantul. So, anda ada dua tempat untuk anda membuat pembelian. Satu, apabila harga berhampiran dengan moving average 20. Nombor dua, apabila harga tu mantul daripada lower band. Okay, dekat area oversold. Right? Dekat area oversold. So far dapat tak apa yang saya sampaikan? Middle band. Okay, middle band. Middle band ni dijadikan petunjuk para sokongan. Nombor dua, berpotensi mantul. Nombor tiga, ada pasar entry.
Ada fasa entry, ada cara, ada fasa entry-nya. Begitu juga dengan cara oversold tu tadi, tempat membeli. Okey, dapat ke dapat ni? So far so good? Dapat sesuatu? Alright. So apa yang berlaku apabila Allah Akbar. Apa yang berlaku apabila harga tidak dapat bertahan? Dia akan jadi apa? Kita nak tengok juga beberapa indikator lain yang boleh menjadikan sesuatu saham tersebut mempunyai pengesahan yang dia adalah ataupun dia telah menunjukkan isyarat reversal signal, isyarat pemantulan semula. Isyarat pemantulan semula ni perlu dikombinasikan dengan ilmu candlestick, dengan ilmu candlestick. So anda boleh perhatikan dekat sini, okey, ada kombinasi isyarat candlestick. Anda tak boleh hanya mengharapkan Bollinger Band ini memberikan isyarat beli saja, ataupun sampai masa dia dekat area, sampai masa dia menyentuhi lower band, anda terus nak grab. So ianya boleh mengundang kepada apa? Risiko yang besar, kerana rata-rata kalau tak faham nak menggunakan tak faham nak menggunakan Bollinger Band ni, ianya boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada pelaburan anda. Jadi anda kena combinekan, indikator Bollinger Band ini perlu disertai untuk pengesahan selanjutnya. Adakah ia benar-benar sudah mencipta satu isyarat pembalikan semula dengan menggunakan teori reversal candlestick pattern. Okey, seperti mana yang berlaku kat sini. Ada satu Bollinger Band, okey, disertai dengan reversal candlestick. Reversal candlestick pattern. Right? Reversal candlestick pattern. So dekat sini dah ada satu bullish candlestick. Okay, bullish candlestick ini sebentar kalau saya lihatkan bullish candlestick tersebut namanya apa. Ianya bukanlah semudah engulfing. Namanya ada nama sebenarnya. Bullish candlestick tu ada namanya. Ianya bukanlah semudah yang anda sangkakan. Sebentar ya. In neckline. First tadi nak dikatakan engulf, menyelimuti pun dia perlu ada satu lagi. Nak dikatakan marubozu, ada pula tajuk ada pula satu loncit dekat atas ni. So tak sesuai dinamakan marubozu. Marubozu supposedly adalah satu candlestick yang penuh tanpa shadow. Alright, so ada kombinasi reversal candlestick yang anda perlu pelajari. Selain anda kenal pasti juga harga telah
mantul daripada Bollinger Band ataupun lower band. Lower band. So, teknik yang satu lagi ni adalah dengan melihat kepada teknik penguncupan pengembangan. Okey, penguncupan dan pengembangan. Jadi, teknik penguncupan dan pengembangan ni hanya anda perlu kenal pasti apabila upper band dengan lower band menguncup hampir menuju ke satu titik lah. Okey, kalau kita lihat kat sini, kawasan sini menuju ke bawah, di band di bawah ni menuju ke atas pula. So dia macam menguncup. Apabila apabila saham itu menaik dan mengembangkan band atas dengan band bawah ni, dia kembang. Okey, dekat sini pun salah satu isyarat bahawa ianya telah memasuki fasa uptrend. Begitu juga kalau dah menguncup, dia turun ke bawah. Dia dikenal pasti sebagai saham itu memasuki fasa downtrend. Okey, fasa downtrend. Jadi dekat sini untuk menggunakan Bollinger Band ni ada beberapa cara. Beberapa cara. Anda boleh gunakan analisa middle band, okay, untuk membuat keputusan beli dan jual, dan juga lower band dan upper band untuk membuat keputusan beli dan jual. Yang ketiga, menggunakan analisa penguncupan dan pengembangan bands. Okay, penguncupan dan pengembangan bands. So kat sini ada berapa teknik yang anda belajar untuk Bollinger Band indicators ni guys? Okey, siapa tanya kita ni tadi? Kalau bocor band lagi bagus kan coach? Cik Muhammad Mohsin. Bocor band lagi bagus. Bocor band yang mana satu? Nak cari signal, so Syahdi Sabki nak cari signal buy atau sell, indikator BB ni perlu digunakan dengan indikator apa coach? Dikombinasikan dengan indikator reversal candlestick ataupun candlestick pattern. Reversal candlestick pattern, Cik Roshaidi. Kalau break moving average 20 pun buy signal. Sideways boleh hold lagi, semua orang follow akan beli atau jual di korun, maka ada yang tak ikut, jadi operator pun pandai tipu. Kamal kata mengundang keresahan bila tercedok. Itu tadi bukan Morningstar Hammer ke coach? Pun bukan juga, letak nama sendiri. Semua tak kena Kiki. O ni apa? B, band dengan OS, pengembangan dan penguncupan. Ya. Candle dan BB. Itu dah dia. So ada 3 sebenarnya Anda tengok untuk indikator Bollinger Band. Okey, boleh nampak tak ni? Alright. Okey, so dengan menggunakan Bollinger Band ni, alright, dengan menggunakan Bollinger Band ni, apa yang menariknya, anda boleh juga kenal pasti trend menaik dia ataupun trend menurun. Juga dalam trend menaik tu kat mana, di manakah peluang membeli dan di manakah peluang menjual dulu. Ada yang dah beli tak jual. Ada yang dah jual dah serik tak nak beli balik. Okey. Jadi menggunakan Bollinger Band adalah not bad. Ada juga beberapa teknik yang tadi saya sebutkan tadi, boleh anda praktiskan menggunakan Bollinger Band ini. Ada 3 bahagian strukturnya, upper band, middle band dengan lower band. Okey, lower band.
Jadi nak tengok dia mantul balik daripada yang saya sebutkan tadi, oversold. Kalau dia dah sampai tahap oversold, saya sharekan skrin kepada anda. Kalau dia dah sampai tahap oversold ni tadi, anda perlu kombinasikan. Anda perlu combinekan. Okay. Bagaimana nak mengenal pasti reversal signal menggunakan isyarat candlestick. Okay. Apabila dia dah berada pada oversold. Begitu juga bila dah sampai overbought. Perlukah kita jual sekarang? Perlukah kita jual kemudian? Adakah sudah masanya kita menjual? Apabila dia menujah upper band yang menjadikan dia oversold. Bilakah isyarat negatif ataupun isyarat bagi candlestick? Isyarat candlestick dan juga Bollinger Band ini. Okay. So dekat sini ada perlukan beberapa lagi analisa indikator lain selain Bollinger Band. Tadi saya pun dah selitkan juga moving average 20. Terdapatnya indikator moving average 20 di dalam Bollinger Band ini. Right? Okay. Jadi penggunaan Bollinger Band ini adalah sesuai digunakan untuk menganalisa dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang pendek. Alright. So siapa kat sini belajar sesuatu? Adakah anda dapat? Adakah anda dapat belajar sesuatu? Struktur dan juga cara menganalisa Bollinger Band ini. Ianya mengenal pasti juga volatility, turun naik harga dia. Berdasarkan standard deviations yang digunakan. Standard deviation tu lah. Kalau kita sebut-sebut upper band, lower band, itu adalah standard deviation dia guys. Siapa belajar sesuatu pada malam ini untuk indikator Bollinger Bands? So apa yang telah berlaku pada saham Perak Transit, PTrans, okay, recently, dengan menggunakan teori Bollinger Bands. Okay, dengan menggunakan teori Bollinger Bands. Sekarang ni, dalam BB, okay, dia berada pada oversold. Bukan berada pada oversold dulu. Dia berada pada lower band, iaitu oversold. Betul? Setakat ni lah, buat masa ni. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah monitor dulu. Okay. Sebab apa? Dia masih lagi dalam trend menurun. Trend menurun. Dia masih lagi dalam trend menurun, tuan-tuan dan puan. Dia masih lagi dalam trend menurun. Jadi kena monitor dulu lah. Monitor dulu guys. Tidak ada buy signal tetapi dia berada pada tahap oversold, terlebih jualan. Anda perlu monitor dulu saham ini, pastikan dia ada candlestick reversal signal, barulah kita membuat analisa seterusnya. Baru boleh buat analisa seterusnya lah. Takkan ni analisanya baru oversold, dalam trend menurun, kena monitor. Okay. Tidak ada lagi signal isyarat ataupun isyarat beli, tak ada lagi. Alhamdulillah yang dapat sesuatu belajar pada hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dapat sesuatu belajar hari ini, Alhamdulillah. Saya dijadualkan untuk berada di Kuala Lumpur pada hari Sabtu sampai Selasa. So, kalau anda yang berada di sekitar Klang Valley, siapa kat sini yang berada di sekitar Klang Valley?
anda berada di Selangor, Negeri Sembilan ke, bukan berada di Johor lah. Okey. Melaka pun boleh sampai Johor, tak jauh. Melaka pun lagi dekat dengan KL rasanya. Melaka lagi dekat daripada KL. Melaka nak pergi KL lebih dekat daripada Melaka nak pergi Johor Bahru. Betul tak? So kalau anda berada di Melaka, sampai ke Negeri Sembilan, sampai ke Selangor, sampai ke Kuala Lumpur, yang kat Perak pun ada, yang kat Shah Alam mungkin ada. Okey, bagus. Cik Muhammad Mohsin. Cik Muhammad Mohsin ada. Dekat area Klang Valley, Selangor, Shah Alam. Bagus. Jadi saya ada di Kuala Lumpur pada hari Sabtu. So hari Sabtu tu saya ada masa yang terluang untuk saya membuat face to face private coaching group. Okay. Face to face private coaching group. Untuk apa? Untuk program Super Trader Program. Okay. Untuk program Super Trader Program, iaitu kita mendedahkan kepada anda teknik membuat perdagangan yang singkat. Okay. Teknik yang membuat perdagangan yang singkat. Setup untuk intraday. Intraday, buy today, sell tomorrow. Anda nak buat setup untuk buy on dip. Perdagangan menggunakan chart patterns breakout. Okay. Swing trading. Okay. So apa tadi? Intraday, BTST, buy on dip, chart patterns breakout, swing trade ada 5. 5. Sekurang-kurangnya 5 ni anda belajar. So kita punya jadual pagi sampai petang. Okay, pagi sampai petang. Hari Sabtu ini pada 11 hari bulan. 11 hari bulan Februari. Yang berkesempatan kalau nak buat face to face private coaching group. Face to face private coaching group. Okay. Anda bolehlah menghubungi kita punya admin pada nombor telefon. Sebentar saya berikan nombor telefonnya. Kalau boleh klik link tu lah. Kalau boleh klik link tu. Bila. So kita boleh berkesempatan untuk membuat sesi face to face private group coaching. Okay, private coaching. Saya letakkan di bahagian ruangan chat. Okay. Private coaching lah sebenarnya. Private coaching. Bukan personal coaching. Private coaching. Private coaching guys. Dia tak boleh ni Dia tak boleh nak klik link dekat situ saya rasa. Tapi dengan ada nombor telefon tu, anda boleh copy paste letak dekat WhatsApp anda. Okay, nanti anda klik link lah. Anda letaklah copy paste ayat saya ni. Copy paste dekat ruangan chat tu. Saya dah letakkan WhatsAppnya. Paste lah dekat rumah awak ke punya ke, kawan awak punya WhatsApp ke. Nanti awak klik link lah kat situ. So nanti kita berikan details. So apa yang anda akan belajar insyaAllah di dalam program ini. Saya sharekan kepada anda itinerary dia. Saya sharekan kepada anda itinerary dia insyaAllah. Sabtu ni. Okay. Sabtu ni saya berada di Kuala Lumpur. So kita akan berjumpa face to face di satu tempat khas yang akan disewakan. So kat situ insyaAllah kita akan dapat satu private room lah. Okay. So private group coaching ni untuk beberapa orang sahaja. Beberapa orang sahaja. Bismillah. Okay, so ini adalah itinerary kita guys. Yang akan kita sentuh di dalam Super Trader Private Coaching. Okay, Super Trader Private Coaching pada hari Sabtu 9 pagi kita mulakan dengan technical analysis. Ada strategi
exit and entry strategy. Kita akan mengenal pasti dan menguasai support dan resistance. Support dan resistance ni ada banyak topik. Okay, so kuasai dulu support dan resistance, di mana paling mudah dan simple, buy at support, sell at resistance. So bagaimana nak kenal pasti support dan resistance? Itu yang kita nak anda kuasai tu. Ada banyak cara dan teknik untuk kita kuasai support dan resistance saja. Dan kita akan sentuh topik yang hebat, iaitu kuasai the power of Japanese candlesticks, dan disambung dengan chart patterns breakout. Kat dalam tu juga lengkap dengan trading plan. Bagaimana kita kenal pasti trading plan melalui chart patterns. Anda akan belajar dan didedahkan dengan price and volume action, dan bagaimana indicators dan oscillators yang di-set up untuk kita jadikan layout, untuk kita jadikan sebagai template bagi kita menganalisa saham untuk membuat intraday setup. Dan setiap kita punya program mesti adalah dia punya screener. So screener ni bagaimana sistem kita share kepada anda, kita settingkan untuk kita berikan anda setting dan setup tersebut. Anda boleh gunakan screener tersebut setiap hari bila-bila masa yang anda nak, tanpa perlu renew. Dan seperti mana yang saya cakap tadi, kita ada setup untuk intraday, buy today sell tomorrow, buy on chart patterns breakout, buy on dips, dan juga swing trading. So ada 5 insyaAllah. Swing trade, bagaimana nak buat swing trading, bagaimana nak kenal pasti setup untuk intraday dan buy today sell tomorrow. Alright, so semua ni insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda pada hari Sabtu ini. Di KL, di KL kita akan mulakan pada pukul 9 pagi sampai pukul 5.30 petang. Klik link yang disediakan. Anda nampak tak dekat dalam ruangan chat tu? Boleh dapat tak kat ruangan chat tu? So kat ruangan chat tu, kalau anda tak dapat, kita sharekan kepada anda sebenarnya link WhatsApp dulu. Link WhatsApp dulu. So nanti yang ini kita akan berikan kepada anda link untuk on pay tersebut. Alright, so lengkaplah untuk anda jadi seorang trader, super trader di dalam program Super Trader Private Coaching 2023. Hanya untuk sehari. Hanya untuk program sehari 9 pagi sampai 5.30 petang. InsyaAllah kesemuanya yang diperlukan untuk jadi super trader, menganalisa sesuatu saham menggunakan technical analysis, dan juga kita settingkan platform saham anda. Supaya anda boleh mengenal pasti dan mengimbas saham-saham yang berpotensi untuk dibuat intraday ataupun buy today sell tomorrow BTXT. InsyaAllah semua ni kita akan sharekan kepada anda pada hari Sabtu ini. Jadi orang-orang ataupun anda yang berada di sekitar Klang Valley yang boleh travel ke Kuala Lumpur, klik link yang disediakan, kita akan jumpa face to face. Perbincangan secara private coaching. Private coaching. Right, untuk program Super Trader face to face insya-Allah. Right. So siapa kat sini yang nak belajar dan nak setting-setting ni semua, kita settingkan kat komputer anda, kat laptop anda. InsyaAllah semuanya insya-Allah berjalan lancar. Kalau tak boleh, saya yang tolong saya yang tolong set upkan kat laptop anda macam. InsyaAllah boleh, mesti boleh. InsyaAllah boleh, mesti boleh. Takkan tak boleh, mesti boleh. Alright. So, untuk malam ni, itu saja yang kita sharekan kepada anda. Adakah anda dapat sesuatu daripada program malam ini? Siapa belajar sesuatu? Ataupun adakah ini topik mungkin baru bagi dia, atau topik yang refresh buat dia? Macam Cik Farah tadi kata dia punya indikator tak pakai bercawang. Dia pakai indikator lain. Fiz Saleh dapat. Alhamdulillah. Terbaik. Baru coach. Alhamdulillah Fiz Saleh. Tahniah. Semoga bermanfaat Fiz Saleh.
Alhamdulillah. Siapa lagi yang beroleh manfaat daripada perkongsian kita kali ini, pada malam ini? Alright, Alhamdulillah dapat ilmu ya. Alright. Alhamdulillah memang nak belajar. Bibi. Terima kasih coach. Alhamdulillah ya. Syukur Alhamdulillah tepat tepat pada masanya. Okey, kalau anda tidak mempunyai masa untuk datang face to face, kat sini siapa yang selalunya suka buat pembelajaran melalui Zoom, online. So siapa yang kat sini yang sebenarnya nak ilmu super trader tu, set up super trader tu, tetapi nak subscribe ataupun nak hadir, nak sertai melalui Zoom. Siapa yang tak ada masa nak datang untuk face to face offline, so siapa kat sini yang nak pula secara Zoom online? Siapa kat sini yang nak secara Zoom? Mungkin tak ada masa nak datang. InsyaAllah ilmunya halal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alright. Terbaik nak coach Zoom. Dia kata nak si siapa ni Fiz Saleh. Fiz Saleh kata dia nak Zoom. InsyaAllah boleh boleh. Ada program lain coach. Encik Yazid kata tak apa tak apa. Okey, boleh boleh boleh. Mana-mana boleh. Kita adakan face to face offline, online Zoom pun ada. So dua-dua program pun ada sebenarnya disediakan untuk anda insya-Allah. Alright. So semoga apa yang kita kongsikan kepada anda pada hari ini. Cik Zaitun Muhammad Yahya kata Zoom tapi try to face. Okey baiklah. Cik Zaitun Muhammad Yahya insya-Allah. Insya-Allah kalau nak face to face kita boleh arrangekan. Untuk di Johor Bahru nanti kita punya face to face offline offline private coaching group akan berlangsung 2 minggu lagi Kalau 2 minggu lagi bermaksud dalam 4 hari bulan Mac macam tu. 4 hari bulan Mac. Right? 4 hari bulan Mac. Cik Yazid Yaakob kata jumpa kat Kulai lah coach. Jumpa kat Kulai boleh, kat Johor Bahru pun boleh. Tak ada masalah. Cik siapa ni tadi? Cik Yazid. Cik Yazid kata jumpa kat Kulai lah coach. Boleh Cik Yazid. InsyaAllah Cik Yazid. So, saya jumpa anda pada hari Selasa hadapan dan Khamis seperti biasa jadual untuk kita bersama di dalam program nak memburu saham berpotensi dan novice trader program. Saya harap apa yang saya kongsikan kepada anda malam ini memberikan manfaat kepada anda, nilai tambah di dalam ilmu perdagangan saham dan bolehlah anda amalkan di dalam kehidupan seharian anda di dalam menganalisa sesuatu saham insya-Allah. Okey. So, itu saja daripada saya. Saya halalkan segala ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Coach Fakrul. #trade secara tenang. Good night everyone. I love you guys. Thank you very much. You guys are amazing. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.